Hai, hello, selamat datang kepada channel Mr. K. Okay, video ni saya tujukan kepada siapa yang suka tempat yang menyeramkan, suasana ekstrim. Okay, video ni untuk kamu. Okay, kalau kat Malaysia, salah satu tempat yang paling menyeramkan ialah Highland Tower. Okay, Highland Tower ni kita semua tahu tempat yang paling keras, boleh katakan keras dan menyeramkan sampai sekarang. Tak boleh siapa pun masuk kat kawasan sana sebab dia boleh katakan kawasan larangan. Tapi tempat-tempat macam ni ada juga kat luar negara tau, serata dunia memang akan ada. Okay, tapi kerajaan-kerajaan kat sana, negara sana, dia orang menjadikan tempat ni sebagai tempat pelancongan. Jadi pelancong boleh datang melawat kat tempat sana tu tanpa sebarang sekatan. So hari ni saya akan listkan 5 tempat pelancongan yang paling menyeramkan. Okay, jom kita tengok apa itu tempat-tempat tu. Pertama iaitu Kampung Nagoro di Jepun. Okey, kampung ni terletak di daerah Shisoku. Okey, dan mata kasar ni kita nampak kalau kampung ni dah jauh memang nampak macam kampung biasa je tau. Tapi kalau dalaman dia, kalau kita masuk ke kampung tu, kita akan nampak banyak keganjilannya kat sana tau. Disebabkan kampung tu makin mengecil dengan jumlah penduduknya dalam lebih kurang dalam 35 orang macam tu. Seorang penduduk kat sana iaitu Ayano, seorang wanita yang berusia 60-an. Dia ni akan menggantikan mana-mana rakyat ataupun penduduk kat kampung tu yang dah meninggal dunia ke atau dah berhijrah ke tempat lain dengan patung yang direka sendiri. Jadi seolah-olah ni mereka ni masih lagi ada dekat kampung tu dan menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Kalau kita dapat pergi sana tau, Ayano ni akan menawarkan perkhidmatan untuk melawat kawasan sana tau. Kawasan yang paling menarik kat sana ialah satu sekolah yang tak berfungsi. Dalam kelasnya penuh diisi dengan patung-patung pelajar yang tengah belajar dalam kelas tu. Yang kedua iaitu Hospital Belitz di Jerman. Okey, hospital ni digunakan pada tahun 1898 sehingga tahun 1930 untuk merawat pesakit-pesakit yang terkena penyakit tuberkulosis, di mana pesakit-pesakit ni diasingkan di sana. Okay, selepas tu hospital ni menempatkan tentera yang menjadi mangsa gas beracun masa Perang Dunia yang Pertama. Okey, lepas tu beberapa unit kecil hospital ni masih lagi digunakan sebagai lokasi kajian penyakit saraf. Bagaimanapun kebanyakan bangunan lama hospital ni sudah pun ditinggalkan begitu sahaja tanpa dijaga. Okay, sesiapa yang masuk ke kawasan ni menjadikan keadaan dia makin teruk tau. Tapi usaha untuk memulihkan hospital ni telah dimulakan pada tahun 2015 yang untuk menukarkan menjadi lokasi pelancongan yang siapa-siapa yang minat ekstrim dan menyeramkan tu bolehlah melawat ni. Diorang khas ditujukan untuk kamu semua ni. Okey, yang ketiga iaitu penjara Amna Sukarna di Iraq. Okey, dikenali juga sebagai penjara merah ni, boleh katakan penjara paling popular semasa era pemerintahan Saddam Hussein. Okey, sehingga kini dia masih lagi terjaga sebagai Muzium Negara Perang Jenayah Iraq. Okey, bangunan ni dulunya dia untuk boleh katakan pusat aktiviti Badan Penyiasatan Tentera sebelum pemberontak berjaya menguasainya pada awal 90-an. Penjara ini semasa zamannya pernah menempatkan tahanan-tahanan perang yang terdiri daripada penunjuk perasaan, golongan peraja dan serta pemberontak. Ketika ini, sebahagian besar peralatan perang yang digunakan oleh tentera Iraq seperti kereta kebal dan meriam masih lagi menghiasi perkarangan muzium ini. Dindingnya pula berlubang-lubang akibat kesan tembakan semasa peperangan pun boleh lagi tengok kat sini lah dalam muzium ni. Keempat iaitu kubur Capuchin di Itali. Secara rasminya dibuka pada abad ke-16. Okay, kubur ni terletak di di daerah Palermo. Kawasan kubur ni dikatakan mahu dikhaskan untuk ahli-ahli gereja yang namun kaedah untuk mengawit mayat yang dilakukan sini menyebabkan ramai yang nak dikebumikan di sini. Golongan bangsawan dan orang kaya mula menawarkan ganjaran yang tinggi untuk dikebumikan sehingga kerjaya ditempatkan di situ dianggap sebagai simbol darjat seseorang. Apa yang membezakan perkuburan ini dengan perkuburan lain ialah kesemua mayat akan diawet dan dipakai dengan pakaian yang cantik sebagai pameran, dengan mayat-mayat ditegakkan seolah-olah berdiri.
mayat terakhir dimasuk dalam kawasan inilah pada tahun 1920-an dengan jumlah keseluruhan mayat yang ditempatkan di sini lebih kurang dalam 8,000 mayat yang secara berdiri dan 1,250 lagi dipamerkan dalam keadaan berbungkus seperti mumia. Kelima iaitu Taman Patung Wejo di Finland. Okey, Wejo ni lah merupakan seorang artis yang bekerja di kilang kertas selama 41 tahun. Okey, sambil menjaga ladangnya dekat yang terletak di kawasan pedalaman Parikala di Finland, Wejo ni lahir pada tahun 1945 dan meninggal dunia pada tahun 2010. Mempunyai hobi yang sangat pelik. Okey, dia ni lebih suka bersendirian lah. Okey, dalam time tu dia time di bersendirian tu dia telah mencipta beberapa patung yang memaparkan pelbagai jenis situasi macam sedih, menangis, ketawa macam tu kan. Okey, patung pertama yang dia pernah hasilkan lah pada tahun 1961 dan keseluruh patung yang ada hampir 450 buah patung semuanya. Okey, semasa hidupnya, walaupun patung yang dibuat tu mula menarik perhatian, Wejo membiarkan sahaja pelawat tanpa menegur siapa-siapa pun. Kalau kita datang visit time tu pun dia buat dek je. Dia buat kerja dia. Korang tangkap gambar pun dia tak layan kau langsung pun. Bagi mereka yang pernah mengunjung di kawasan ini, yang boleh katakan kawasan yang paling menyeramkan adalah gabungan antara 200 patung yang diperbuat daripada posisi yoga. Seramai 25,000 orang mengunjung kawasan ini setiap tahun untuk lawat kawasan ni. Boleh dikatakan kawasan yang paling menarik dan juga menakutkan. Okey, selain itu beberapa patung ada di situ giginya diperbuat daripada gigi manusia sebenar dan tak tahu siapa pemiliknya. Mungkin terdapat berbagai misteri dekat kawasan ni ya. Mungkin boleh dikatakan salah satu tempat yang kita patut lawati lah. So inilah dia antara 5 kawasan pelancongan yang paling menyeramkan di dunia. So boleh dikatakan ada lagi lebih menyeramkan daripada ni. So saya akan try cari lagi apa yang lagi menyeramkan. So saya akan updatekan lagi banyak tempat-tempat menyeramkan, kisah-kisah yang lagi menyeramkan. So sehingga itu kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Take care always guys. See you soon.